Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada perkongsian pada kali ini. Tajuk perkongsian saya pada kali ini adalah apa itu baja. Jadi definisi baja adalah apa jua bahan yang diberikan kepada tanah yang mana akan menambahkan kesuburan tanah serta membantu pertumbuhan pokok dan menambahkan hasil. Itu definisi baja. Jadi kenapa perlu baja? Adakah baja ini perlu hanya untuk pokok sawit saja ataupun hanya untuk pokok buah-buahan saja? Jadi pada jawapan saya, personally, baja perlu diberikan kepada semua jenis tanaman. Tak kiralah pokok tu pokok sawit, pokok buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Jadi kenapa perlu baja? Yang pertama, untuk meningkatkan keupayaan tanah membekalkan unsur-unsur nutrien kepada tumbuhan-tumbuhan kita. Yang kedua, membekalkan atau menambah unsur-unsur penting yang kurang atau tidak mencukupi. Yang ketiga, menggantikan unsur-unsur nutrien yang telah diambil oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi, tanaman kita telah mengeluarkan hasil. Jadi, pokok telah mengambil nutrien-nutrien daripada tanah. Jadi, kita kena top up balik apa yang telah diambil oleh pokok supaya kesuburan tanah kita, nutrien yang diperlukan untuk pokok sentiasa optimum. Jadi, konsep pembajaan sumber makanan untuk pokok ada dua. Yang pertama, air dan udara, dan yang kedua, tanah. Air dan udara membekalkan karbon, hidrogen dan oksigen. Itu untuk fotosintesis. Daripada tanah pula, membekalkan NPK, Mg, kalsium, sulfur, boron, copper, iron, zinc, manganese. Jadi, daripada tanah ni lah sumber-sumber nutrien yang kita boleh top up. Jadi, peranan baja, yang pertama, satu kaedah menambahkan unsur ke dalam tanah bagi menyuburkan dan meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Yang kedua, unsur nutrien yang terkandung dalam pelbagai jenis baja mempunyai peranan tersendiri dalam kehidupan tumbuhan. Peranan penting unsur ini adalah untuk meningkatkan kesuburan pokok dan hasil, dan juga berkaitan dengan proses biokimia iaitu fotosintesis dan respirasi. Jadi, nutrien yang paling penting iaitu nitrogen atau kita panggil N. Apa fungsi dia? Untuk menambahkan bilangan klorofil dalam daun dan pembinaan enzim-enzim ataupun protein yang meningkatkan kadar fotosintesis. Yang kedua, mempercepatkan lagi proses tumbuhan. Dan yang ketiga, memberi warna hijau pada daun. Jadi, apa tanda-tanda kekurangan N? Daun bersaiz kecil, berwarna hijau muda, kekuningan dan pudar. Yang kedua, apabila serius, keseluruhan daun berwarna kuning dan tumbuh sarang akan terbantut. Jadi, inilah wajah di mana pokok kekurangan N. Yang kedua, fosforus untuk perkembangan akar dan asid nukleik. Terlibat dalam pergerakan tenaga melalui proses fotosintesis dan menukar karbon dioksida menjadi karbohidrat. Apa tanda-tanda kekurangan P? Sukar dikenali kecuali dari analisis di makmal. Kedua, peringkat kritikal, pelepah-pelepah terbantut saiznya dan akan melambatkan buah masak. Itu tanda-tanda kalau kekurangan fosforus. Jadi, kekurangan fosforus ni kita lebih kepada mendapat data daripada lab selepas buat persempelan daun. Jadi, nutrien yang ketiga iaitu kalium. Tujuan dia adalah untuk menolong mempercepatkan tumbuh sarang tisu meristem. Yang kedua, mengawal pembukaan gut cell, mengambil karbon dioksida, dan yang ketiga diperlukan untuk metabolisme kanji, protein dan mengaktifkan enzim. Tanda-tanda kekurangan K, bintik-bintik oranye di antara urat daun, dan yang kedua, apabila serius, daun akan bertukar berwarna kuning. Jadi, seperti dalam gambar, ada tumpuk-tumpuk kuning di daun tersebut. Dan unsur yang seterusnya iaitu magnesium. Membentuk klorofil bersama nitrogen, membantu dalam pembentukan asid lemak. Tanda-tanda kekurangan magnesium adalah hujung daun akan berwarna oranye dan kuning, dan apabila serius, hujung daun akan menjadi kering ataupun terbakar, kelihatan terbakar. Jadi macam gini rupanya kalau kekurangan magnesium. Dan nutrien yang seterusnya adalah boron. Menggalakkan pertumbuhan sel dalam tumbuhan, membantu dalam sintesis protein
Dan jika kekurangan boron, tanda-tanda kekurangan boron adalah daun di hujung pelepah berkedut, crinkle leaf kita panggil, ataupun hujung daun bercangkuk, kita panggil hook leaf. Lain daun berjalur kuning, white stripe. Hujung daun terbelah berbentuk V, blind leaf. Jadi kekurangan boron adalah seperti dalam gambar tersebut. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini berkenaan dengan apa itu baja dan apa kesan jika baja yang kita berikan pada pokok kita kurang daripada apa yang sepatutnya. Jadi jika anda setuju dan ingin akan apa-apa komen berkenaan video ini, sila komen di ruang komen tersebut. Dan jika anda setuju, sila like dan share video ini. Terima kasih, kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum.